واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat dua ayat daripada halaman yang ke-53 surah Ali Imran, ayat yang ke-26 dan 27 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Ustaz Fasad ya. Sihat alhamdulillah Ustaz. Jika tahun yang lalu Ustaz Fasad, Ustaz Fas berada di Tanah Suci menunaikan ibadah haji ya. Ya, pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah Ustaz Fasad. Kalau sekarang lah melihat pelepasan demi pelepasan jemaah-jemaah haji, how do you feel? Bagaimana perasaan? Okey. Dia memang bila melihat rakan-rakan sahabat kita berada di Movenpick, di KLIA yang dah nak terbang juga dengan kain ihram masing-masing tu, dia teringat tahun lepas lah. Tahun lepas tu pun pasal tertanya-tanya, ini nak bagi kain ihram kat mana ni kan? Pasal umrah kita tahulah kan, tapi haji kali pertama kan. Ada ramai orang kata bahawa saya dah pergi haji kot. Dia haji ni adalah rahsia setiap orang kan. Orang tu dah pergi ke tak pergi ke, bukan ada name tag kat sini kecuali dia tulislah haji kan kat situ ataupun hajjah. Tetapi yang pastinya bila tengok pelepasan tersebut terimbau, dan dia pasti akan mengimbau kepada semualah Ustaz Ustaz sendiri ke kan, setiap kali hadir itu terus pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina, dan harapnya Allah ampunkanlah kekurangan-kekurangan lepas dah pergi haji itu. Kalau masih lagi ada orang kata kalau dapat mabrur tak ada dosa dah kan, tapi masih lagi buat dosa kan? Banyak lagi perkara-perkara yang kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus baiki dan sedar bahawa kita akan dikumpulkan suatu hari nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Safaz. Ya. Moga kita dapat lagilah ke sana. InsyaAllah. Jadi kita teruskan perjuangan haji kita dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk dibangkitkan Rasul membacakan Quran, tilawatul ayatihi. Kita baca doa, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan ringkasan dua ayat pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-26, bukti-bukti kekuasaan Allah dan pengagungannya. Diikuti pada ayat yang ke-27, kita akan melihat kepada Allah pemberi rezeki tanpa batasan, dan inilah ayat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal yang kita akan lihat, kita fahami sebentar lagi insya-Allah. Jom kita baca dua ayat untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah terus memimpin kita berada di atas jalan al-haq. Sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada sahabat-sahabat kita yang kini berada di Makkah, Madinah, barangkali yang mengikuti di ruangan Facebook. Betul. Kita sama-sama doakan Safas semoga-moga terus sihat, terus dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala menanti hari-hari penting dalam menunaikan ibadah haji, terutamanya wukuf nanti insya-Allah taala. Ya, apa yang kita cadangkan sebenarnya kalau katakan ada masa menunggu ke wukuf di Padang Arafah ni, satu Quran time. Betul. Dan juga kalau katakan ada ayat-ayat berkaitan dengan haji itu, tadabbur semula dan kalau sempat hafallah satu dua ayat itu. Betul. Nanti bila berjalan ke Arafah Mina nanti itu bolehlah ada bekal. Ada bekal. Subhanallah. Masya-Allah. Baik. Jadi
Ayat yang kita nak baca hari ni pun, dua ayat ni pun hebat juga, dan selalu juga kita baca dalam wirid-wirid ataupun zikir-zikir harian kita. Jadi menarik kita nak belajar hari ni. Mari kita baca ayat 26 dan 27 halaman 53 juzuk yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-26 dan 27 untuk sama-sama kita melihat kesinambungan daripada hakikat yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-25 yang kita telah belajar sebelum ini Ustaz ya. Allah mempersoalkan fa kaifa idza jama'nahum, jika mereka itu dikumpulkan bagi orang-orang yang membuat penipuan pada agama sehingga kan ia menjadi darah daging kehidupan, dan kalau mereka dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan mereka akan dimatikan, itu satu, wa wufiyat, wafat. Yang keduanya mereka akan disempurnakan apa sahaja yang mereka lakukan, dan mereka memandang kecil Ustaz ya pada hari yang tidak ada keraguan tersebut. Jadi apabila mereka memandang kecil tentang hari yang tidak ada keraguan, mereka memandang kecil kepada kuasa Allah, maka diajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah mendepani pada mereka ini, iaitu orang-orang Yahudi yang memandang kecil kepada umat Islam. Sebagaimana kita belajar bahawa apabila seseorang itu bersama fi sabilillah, Allah akan memberi pertolongan. Kalau orang itu walau buat baik macam mana pun tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak akan memberi bantuan. Maka bila dipandang kecil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi diajarkan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kita diajarkan untuk membaca dua ayat ini sebagai salah satu wirid Ustaz ya. Nabi membaca pagi dan petang. Nabi ajarkan salah seorangnya kepada Muaz bin Jabal apabila beliau menghadapi masalah hutang ya, maka Nabi ajarkan dua ayat ini, dan dua ayat ini mencukupi bagi Muaz bin Jabal sehingga kan keluar daripada hutang tersebut. Jadi ini amalan yang boleh kita lakukan, dan mengapa sampai boleh keluar daripada beban hutang tersebut, isinya yang perlu kita imani dan fahami pada hari ini. Jadi perkara pertama yang ditekankan di sini adalah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini sebenarnya doa Ustaz ya. Tetapi kalau kita perasan di dalam Al-Quran, doa biasanya mula dengan Rabba ataupun Rabbi. Ya, kalau dalam hadis Nabi biasanya Allahumma. Ya, wahai Allah ataupun Tuhan kami itu Rabbi ya. Tetapi di sini Allah menggunakan
perkataan Allahumma, ya agak pelik sedikit, tetapi ini adalah suatu perkara yang amat perlu kita beri perhatian. Ya Allah, pemilik kepada kerajaan, berikanlah, engkau memberi kerajaan kepada siapa yang engkau ingin ataupun kehendaki. Jadi perkataan Malik itu dua harakat yang baca situ sebenarnya, bukan Malik. Kalau Malik itu maksudnya raja. Tetapi Malik ini adalah contoh, kalau saya ada pen sebenarnya, saya ini sebagai Malik. Saya sebagai pemilik pen ini. Jadi saya bolehlah tekan-tekan pen ini kan, kalau saya nak buka dia punya isinya ke, dan saya gantikan dakwatnya balik kalau dah habis kan. Itu maksudnya saya ini sebagai Malik, pemilik. Walaupun kecil-kecil ini pun saya boleh kawal. Tetapi bila Allah pasangkan dengan perkataan al-mulk, ya, bukan al-milk. Kalau ini milik saya, kan, kepemilikan yang kecil. Tetapi kalau al-mulk itu adalah satu kerajaan yang besar. Jadi sepatutnya dekat situ Malik, ya, satu harakat dia, bukan dua harakat. Tetapi Allah gunakan Malik, al-mulk ini nak menunjukkan apa? Walau besar macam mana pun kerajaan yang ada ini, Allah mempunyai kepemilikan yang amat kecil. Maksudnya apa? Yang sebesar-besarnya ini Allah kawal, tetapi yang kecil-kecil pun Allah kawal sekali dalam perkara ini. Jadi ini bersalahan ataupun berbeza dengan seorang raja, kan? Kalau raja tu dia kawal satu negeri, tapi dia tak tahu apa yang dekat dalam telefon saya. Tapi Allah, walaupun satu dunia ini, tapi Allah tahu apa yang ada dalam telefon ini, dapat mengawalnya, dan ini sebagai satu puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjemput bantuan kepada Nabi, menjemput bantuan pada para sahabat. Dan kalau kita amalkan ayat ini, sebenarnya ayat ini mengundang, menjemput Allah untuk membantu kita. Apakah isinya lagi? Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat. Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك
Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada satu wirid, satu doa yang amat-amat powerful, yang amat hebat dalam ayat yang ke-26 dan 27, di mana Allah menjelaskan kepada kita ya bahawa sebenarnya Allah lah yang berkuasa, dan apabila kita memulakan dengan Allahumma, biasanya Allahumma ni kita minta apa yang kita nak, Ustaz, kan? Tetapi salah satu daripada adab yang besar dalam berdoa ini, kita doa dan kita puji pada Allah. Kita doa dan puji pada Allah sebelum kita minta. Makin banyak kita puji, dia kalau makin beradab, Ustaznya, dia puji ni panjang, minta ni sikit je. Itu yang lebih beradab. Yang kurang beradabnya, dia buat macam window mesin. Kan? Masuk RM1 dia nak item keluar RM1. Kan? Kadang-kadang tak sempat puji pada Allah pun, ya Allah, aku nak asam pedas, macam itu je kan, memang tak dapat kan. Tapi kalau dia doa betul-betul kan, sampai waktu malam pun berdoa, itu memang insya-Allah tak lama kan. Jadi ini adalah cara bagaimana Allah mengajar kepada kita berdoa dengan memuji pada Allah, malikal mulki tu'til mulka man tasya, iaitu Allah lah yang pemilik kepada kerajaan yang besar, memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Apakah sambungannya? Kita baca keseluruhan ayat 26 sekali lagi untuk kita memahami lebih mendalam, agar apabila kita baca, kita amalkan sebagaimana yang dicadangkan Nabi kepada Muaz bin Jabal, ianya merungkai keserabutan, merungkai kepada hutang yang dialami oleh Muaz bin Jabal. Ayat 26 bersama Ustaz Tarmizi. Sila, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ayat yang ke-26. Kadang-kadang kita tertukar juga mulki, mulka kan. Jadi kena hati-hati. Mula-mula apa? Malika, al-mulki, al-mulka. Subhanallah kan. Lepas tu bila kita berhenti pada tasya, hati-hati juga ada hamzah. Jadi kena berhenti tu, ujung tu dia macam tersekat sikit. Kan. Kalau tasya, takut orang sebelah menyahut saya, itu Tasha kan. Dia ada hamzah. Kena hati-hati. Bahaya. Okey, baik. Mari kita baca, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-26 ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita berdoa, dan perkataan Allahumma ini disentuh dalam tafsir Qurtubi, menyatakan bahawa sesiapa yang menggunakan Allahumma, maka dia telah berdoa dengan seluruh asma'ullahul husna. Ya, maksudnya ialah perkataan itu ringkas saja, Ustaznya. Biasa je kita sebut. Tapi pada hari ini saya pun okey, perkataan yang Allah letak ini amat istimewa dalam Al-Quran. Biasanya dalam Quran ini perkataan Rabbi, tetapi di sini Allahumma itu menandakan bahawa kita ini memang menyeru kepada asma'ullahul husna. Dan
teruskan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa memberi kuasa kepada sesiapa yang dikehendakinya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan menarik, maksudnya menarik sesuatu kekuasaan. Bila kita membaca ayat ini sebenarnya memberi motivasi pada Nabi, memberi motivasi pada sahabat dan kepada kita bahawa Allah boleh naik turunkan kita, Ustaz. Ya, itu sebabnya kalau kita tengok dalam kisah Bani Israel, bagaimana mereka itu awalnya bawah, kemudian naik ketika Nabi Yusuf terlepas 400 tahun, pum, terus jatuh, lepas tu boleh naik balik, lepas tu pum, jatuh lagi. Itu sebenarnya menunjukkan panduan kepada orang-orang yang beriman. Kita boleh je di bawah, Nabi di bawah, naik ya selepas 23 tahun, lepas tu naik lagi, lepas tu jatuh pada 1924, dan tahun 2023 2024 kita di mana? Kan, kalau katakan kita ini benar-benar memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah doa yang perlu kita bacakan benar-benar. Dan disambung lagi di sini, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah boleh muliakan dan Allah boleh rendah atau hinakan. Salah satu pendapat ya daripada Atha menyatakan apa maksud wa tudhillu dan juga wa tu'izzu. Tu'izzu wa tudhillu dalam doa kunut pun ada kita baca, Ustaz ya. Jadi kata beliau ialah tu'izzu itu adalah orang Muhajirin Ansar. Tuzillu itu adalah orang Farsi dan Rom, ya, yang awalnya mereka menang, lepas tu kalah disebabkan apa? Bila orang Muhajirin Ansar ini memilih jalan fi sabilillah, Allah beri bantuan. Satu. Pendapat seterusnya masih lagi daripada Atha, dia menyatakan tu'izzu itu ialah Nabi dan para sahabat sehingga mereka telah masuk Mekah sejumlah 10,000 orang. Ya, itu bagaimana Allah ataupun para sahabat bila berdoa dengan perkara ini, mereka boleh masuk Fatu Mekah pada tahun sekitar 8 Hijrah. Siapakah watu dhillu yang dihina? Abu Jahal dan para sahabatnya hingga dipenggal kepala mereka dan sebahagiannya dicampak dalam perigi. Ya, itu watu dhillu. Siapa lagi yang diangkat oleh Allah? Iaitu apabila seseorang itu bersama iman dan hidayah. Bila kita puji Allah, Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, sebenarnya tandanya ialah orang itu memilih iman dan juga hidayah. Yang dihina ialah kekufuran dan kesesatan. Apa lagi maksud tu'izzu? Iaitu kalau katakan kita tuan-tuan semua ya yang berada di rumah, yang berada di studio dapat melakukan ketaatan, itu tandanya Allah memuliakan kita. Ya, dan kalau seseorang itu berbuat maksiat, itu sedang dihina oleh Allah SWT. Allah tak ada beritahu, okey aku nak hina, tak ada. Ya, tapi bila orang tu mudah saja untuk buat perkara yang terbabas, ya, perkara dosa, itu sebenarnya adalah proses penghinaan yang perlu kita mohon ampun agar kita ini dimuliakan kembali. Maksud lain ialah tu'izzu itu maksudnya Allah muliakan dengan kemenangan, dan watu zillu itu Allah hina dengan penaklukan seperti Fatu Mekah. Ya, di mana orang Mekah pada waktu itu mereka lahir dekat situ, tetapi akhirnya mereka ditakluk. Tu'izzu itu adalah kekayaan, tuzillu itu adalah kefakiran. Tu'izzu itu adalah kita berpuas hati, qanaah dan redha, wa tuzillu itu adalah kita tamak dan mempunyai syahwah yang tidak bertepian. Iaitu, dan akhir sekali di hujung itu Allah menyatakan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua ini adalah pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berkuasa pada setiap sesuatu. Jadi ayat 26 ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita berdoa, Ustaz ya, apa kesan kalau kita puji Allah, kita dapat apa? Kan, dia lebih kurang dia macam anak lah kan. Ya, anak dia kata mak ni memanglah mak pandai masak kan. Kan, mak punya makanan sedap. Itu tak lama lagi tu dapatlah apa? Asam pedas. Asam pedas kan. Jadi itu kaedahnya, ya, kaedah dalam kita berinteraksi dengan manusia, apatah lagi kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tamak pula, Ustaz ni, jangan kita kurang adab, minta ya Allah aku nak ini, nak kereta, nak itu, nak ini, tetapi rupa-rupanya terlupa. Sebenarnya yang berkuasa innaka ala kulli syai'in qadir, bila kita puji Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui keperluan kita, dan macam kita baik dengan seseorang, Ustaz ni, weh bagus ni Tan Sri kan, contohnya kan, dia tahu dah kan, tak lama lepas tu dia akan buat sesuatu lah kepada orang yang rapat dengannya. Ini pelajaran yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu watanzi'ul mulk, naza'a, ya, iaitu mencabut, menarik ataupun mengeluarkan, menanggalkan. 20 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud, dalam surah Asy-Syu'ara, dan inilah nanti kita akan jumpa dengan satu surah An-Nazi'at, Ustaz ya, iaitu malaikat yang pencabut nyawa dan
pencabut kepada kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa yang ada. Dan boleh berlaku hari ini berkuasa, besok sudah pun terkeluar daripada pejabat menteri-menteri yang besar, kerana kuasa sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Jalanan dalam kehidupan bukan jauh ketentuan datang. Mungkin esok takdir takkan dapat dihalang untung nasib di genggaman Tuhan. Isi alam puspa warna bukti Tuhan Maha Kuasa. Kemanakah arah tuju hukum Tuhan pasti berlaku. Bukan tempat lalai leka di dunia, bakti di tempat tanam budi luhur murni di akhirat tempat abadi. Kata jadi je. Tak fas kena sambung je. Ya tu boleh sama. Kehidupan Ustaz. Kehidupan Ustaz Fas. Walau ada ujian, kita Allah kena tanam budi tadi Ustaz ya. Allahuakbar. Pasal dalam ayat 26 tadi Allah nyatakan biadikal khair. Ya. Bila kita berdoa ini kita ada mindset Allah ni semuanya Allah bagi ujian pada kita adalah untuk kebaikan kita Betul, Ustaz. Ustaz. Ya, jadi tak adalah kita kata bahawa salah Allah bagi saya naik turun jatuh tenggang terbalik apa sebagainya. Allah boleh mengeluarkan kita daripada kesusahan yang ada tu anytime. Cuma Allah nak tengok kita saja Ustaz ya. Kita doa, kita kuatlah insya-Allah. Betul Ustaz Fas.
Allah tengok kita Allah Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Masih Safas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, jangan lupa dapatkan yang ori ya. Dapatkan yang ori lah. Saya itu sekadar selingan saja. Jadi kita nak melihat iaitu ayat yang ke-26 yang kita baca pada hari ini. Antaranya kita nak melihat hukum nun mati. Hukum nun mati dalam bab ikhfa haqiqi. Kan, hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Antaranya iaitulah pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tanzi'ul mulka mimman tasha' Pasu wa tudhillu man tasha'. Kemudian innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ada lagi sebenarnya dua kalimah lagi, man tasya' dengan man tasya'. Jadi itu banyak kita jumpa dalam ayat yang ke-26, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-26 ni yang kita baca tadi, mula-mula bertemu dengan man tasya' bertemu dengan ta, nun mati bertemu dengan ta. Lepas tu wa tanzi'u, nun mati bertemu dengan zai, kan? Kemudian mimman ta, lagi nun mati bertemu dengan ta. Lepas itu pun nun mati bertemu dengan ta lagi. Lepas tu nun mati bertemu dengan ta lagi. Memang banyak latihan untuk ikhfa hakiki dalam ayat yang ke-26 ni. Dan yang terakhir tanwin, baru jumpa tanwin. Tadi semua nun mati, yang akhir tu tanwin baris dua di bawah kasratain bertemu dengan huruf qaf. Syai'in qadir. Baik, sekarang saya nak dengar suara tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah di studio juga di rumah untuk ikut contoh hukum-hukum kalimah-kalimah yang melibatkan ikhfa hakiki ni ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'til mulka man tasya'. 1, 2, 3. Tu'til mulka man tasya'. Ayuh, dengung berapa harakat? 5. Dua harakat. Harakatain, dua harakat. Dua harakat saja. Kan? Lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tanzi'ul mulk. Cuba. Kita kena pastikan ketika kita dengung tu, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, bila kita dengung tu, lidah kita tu kan jangan sesekali menyentuh langit. Kan, kalau tak dia tak jadi. Contoh, mimman, itu tak jadi. Sebab apa? Lidah dia dah sentuh pada langit. Dia jangan sentuh langit. Mimmata, kan? Mata, kan? Sekali lagi. Mimman tasya'. 1, 2, 3. Wah, subhanallah, tabarakallah, masya-Allah. Kemudian yang akhir, tanwin, in tu tanwin dua baris dua di bawah, syai'in tu bertemu dengan qaf. Qaf adalah merupakan huruf isti'la, kan, tebal. Jadi bila kita dengung tu, dia dah visit dah, dia dah ziarah dah bunyi. Qaf tu dah tunggu dah bunyi dia. Innaka ala kulli syai'in tu. Syai'in qadir. 1, 2, 3. Innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, tabarakallah. Kita berhenti pada syai'in qadir tu. Qadir tu tarqiq ke tafkhim? Tebal ke tipis? Tipis. Sebab sebelum dia huruf ya yang sukun, ya mat. Sebelum dia huruf dal yang baris
bawah kasrah, jadi tipis, bagus, alhamdulillah. Kalau sambung baru bunyi tebal, qadirun. Kalau waqaf dia jadi tipis, jangan kita baca tebal, qadir, amboi tebal. Kalau sambung baru tebal, kalau waqaf berhenti nipis bunyi ra tu. Itu ikhfa hakiki kan. Ikhfa hakiki nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Satu jaza banyak, saddaqa fatih dhat tadin syazzin 15 huruf kan. Baik. Okey, dalam kalimah ayat-ayat yang ke 26 ini ada kalimah yang perlu kita beri perhatian tentang huruf hamzah, iaitu menjaga sebutan huruf hamzah pada kalimah berikut antaranya. Sebab apa? Kalau tak tertukar jadi ain tu' kan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti, ada yang baca tu' dengan ain, tu'ti. Sebab apa? Sebab dia dapat ayat itu melalui pendengaran Safas. Dia tak pernah tengok pun dekat Al-Quran. Dia dengar selalu wirid, selalu imam baca ikut, jadi hafal. Dengar je. Jadi dengar je, punya ain dibaca selama ni. Tu'ti, itu kalau tambah ta dia. Tu'ti. Ampun. Arab bunyi tu. Jadi kena hati. Tambah sengau sikit lagi. Tambah sengau sikit lagi. Tu'ti. Tu'ti. Cuba. Tu'ti. Malikal mulki tu'til mulk. Bagus. Satu hamzah betul-betul pangkal kerongkongan kita. Satu lagi ialah jangan ada lirikan. Ada yang baca lirik. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulk. Semua ada. Semua ada. Oh, start ada. Ada cara dia ataupun bagaimana nak merawat dia, kena jumpa doktor lah. Maksudnya kena check dengan guru. Sama. Ataupun ni macam ni kita latih walaupun tak ada depan, hanya di berkaca TV, tak apa. Untuk latihan awal. Lepas tu jumpa dengan. Tapi kadang-kadang takut juga jumpa doktor, kena tegur Ustaz. Allahu Akbar. So macam mana? Apa nasihat? Ya, tapi masalahnya bila kita jumpa doktor cakap kena makan ni, yang ni jangan miss pukul 8, kita disiplin dengar. Disiplin. Jadi jangan takut jumpa guru. Itulah tujuan kita nak jumpa guru, supaya dapat betulkan bacaan kita. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan guru jangan backing sangat. Jangan backing sangat. Okey, insyaAllah. Baik, kita cuba hafal. Ini semua dah hafal. Alhamdulillah. Baik, tapi tak apa, kita latih lagi ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk. 1, 2, 3. Alhamdulillah, saya dengar, setakat yang saya dengar di studio, alhamdulillah huruf qaf tu jelas. Qu tu, kalau tak dia bunyi kaf bahaya. Jadi kekalkan. Yang di rumah cuba perhatikan betul-betul bunyi qu tak, qaf tu. Qu tu mula-mula tu kan. Qulillahumma malikal mulk. Aywa. Tu'til mulka man tasha. Okey, cuba kalau dari situ, daripada awal sampai situ. Boleh tak? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. 1, 2, 3. Wah, subhanallah. Bagus bacaan. Qaf jelas. Tu'ti hamzah pun jelas. Waqaf pada man tasha, ada hamzah hujung dia pun jelas. Jadi alhamdulillah, kita nak sambung hafalan kita wa tanzi'u sampai habis nanti insya-Allah di waktu rehat ini. Kita jumpa selepas ini, ada lagi satu ayat kita nak belajar. Kita rehat seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
وارزقنا تلاوته ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Hussaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 26 dan 27 di pertengahan halaman yang ke-53, dan ini adalah satu doa yang diajarkan Allah kepada kita, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat apabila mereka menghadapi kesulitan. Dan lebih daripada itu, ayat ini muncul apabila berlakunya peristiwa Fathu Mekah. Ayat ini dibaca sekali lagi dan ianya mengundang kepada respon daripada orang-orang musyrik pada waktu itu. Dia kata bolehlah Nabi mengawal Mekah kan, tetapi Nabi bercakap Farsi dan Rom nanti akan dikuasai juga oleh orang Islam. Dia kata engkau ni kecil je kan, tak banyak pun tentera-tentera ataupun kekuatan yang ada. Maka turun juga ayat ini Ustaz ya, sebagai satu peringatan bahawa sebenarnya kekuasaan itu bukan milik manusia. Kekuasaan itu sebenar-benarnya adalah Malik, pemiliknya sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita memuji pada Allah yang berkuasa pada yang besar kecil ini dan memuliakan dan menghina, kita sebenarnya mengharapkan yang baik-baik datang daripada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan apakah bukti kekuasaan Allah pada setiap sesuatu? Ayat 27 kita baca dan kita kuatkan lagi kefahaman untuk kita amalkan sebagai puji-pujian dalam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi, yang dihormati. Ayat yang ke-27 kita nak baca rangkaian ataupun kita kata dua ayat zikir pagi dan petang. Selalu kita amalkan. Jadi kita baca ayat 27 dengan bacaan insya-Allah, bacaan nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat yang ke-27.
bukti-bukti kebesaran Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu bila dinyatakan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, iaitu Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya walaupun nampak macam dua perkara yang lebih kurang je, tetapi proses tuliju iaitu walija ini, yuliju ini adalah bagaimana kalau katakan kita ada satu kotak lah, katakan misalnya kotak tisu ke apa ke, kita kan ada tisu dalamnya kan, kalau dia terkeluar tu kita masuk kan, akhirnya boleh masuk lah pasal dia tisu daripada kotak tersebut. Tetapi kalau katakan saya ambil kod saya ni, ambil kod ni saya nak masukkan dalam kotak tersebut, kotak kecil kan, memang kita kan tonyoh-tonyoh dia ke dalam tu, tak masuk-masuk. Sebenarnya bila bercakap tentang tuliju itu, memasukkan yang kod ini ke dalam kotak kecil itu namanya yuliju ataupun proses walaja, iaitu memasukkan sesuatu yang amat-amat sempit daripada perkara yang amat-amat sukar. Ya, apakah yang sempit dan sukar itu? Malam kepada siang dan siang kepada malam. Bukannya boleh main tutup dia pakai blind ke tutup tingkap dah siang. Bukan begitu, ya. Ianya lebih daripada itu, melibatkan sesuatu yang amat besar. Dalam masa yang sama dia kalau malam dan siang ni Ustaz, dia menariknya itu ialah wah, dia punya transisi tu. Itu yang paling mahal dalam studio macam ni. Studio lagi mahal, lagi transisi. Kalau kurang sikit mahal, macam tu je kan. Okey. Jadi itu yang kita belajar, menunjukkan bukan mudah untuk buat sehinggakan dia dan kita pun rasa, cuba bayangkan Ustaz, pagi-pagi kan. Pagi-pagi kita tidur je kan, matahari terkejut satu dunia kan. Apatah lagi kita bercakap tentang proses habanya, tentang cahayanya. Banyak benda boleh rosak disebabkan oleh tidak dalam keadaan yang amat-amat lancar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya apa? Allah ini Malik, ya, pemilik pada perkara yang besar. Sebesar-besar perkara tersebut malam dan siang, tetapi dalam masa yang sama seni dalam transisi itu sendiri pun dijaga oleh Allah, sehingga kan Allah jaga mata kita Ustaz, ya. Allah jaga apa lagi? Kesan kalau katakan, cuba bayangkan kalau nak malam tu tiba-tiba je tengah driving pop terus gelap kan. Banyak aksiden yang berlaku Ustaz. Banyak aksiden yang berlaku, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah jaga beribu-ribu tahun dunia ini. Jadi kalau katakan ada yang kata bahawa orang-orang Yahudi dia kata, alah, kita tak andailah ikut berhukum dengan hukuman Allah. Sebenarnya Allah dah mentadbir alam ini dengan hukuman Allah, itu sebabnya kita dapat manfaat. Jadi kalau kita menyeru ataupun menyambut seruan daripada Quran, kalau orang Yahudi pada zaman dahulu Taurat, sebenarnya yang memberi manfaat itu daripada Allah, dan kita pun akan memberi manfaat pada dunia kerana berhukum dengan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi yang dibawakan? Wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy. Ini keluarkan pula Ustaz daripada hidup, mengeluarkan yang hidup daripada mati dan daripada mati pada hidup. Dalam tafsir dinyatakan di antara daripada ayam yang hidup keluar telur yang mati. Daripada telur yang mati keluar ayam yang hidup. So dalam hidup kita ini ada biji benih yang mati, keluarlah pokok musangking. Kan? Musangking yang hidup keluar pula yang mati. Lepas tu jadi pusing-pusing tersebut. Asasnya itu adalah daripada Allah, dan dengan kuasa Allah inilah kita dapat macam-macam lah Ustaz. Kan? Dapat yang duriannya, dapat yang macam-macam kan. Lama tak dapat musangking. Lama tak dapat. Okey. Jadi di sini di hujung itu, bila kita dah faham perkara tersebut, akhirnya Allah kata apa? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Atas kuasa Allah, langit dan bumi Allah kawal dengan cara yang amat lancar, dan juga daripada biji benih keluarlah pokok buah-buahan, dan daripada buahan yang hidup itu keluar pula biji benih. Cycle tersebut melambangkan apa? Lambangkan Allah ini berkuasa sentiasa memberi rezeki kepada siapa yang dikenakinya tanpa hisab, tanpa berkira-kira. Allah boleh bagi je. Jadi kesannya apa? Baiklah kita dekat dengan Allah berbanding dengan kita dekat dengan selain daripada Allah. Ini orang yang betul berfikirnya, dan inilah yang membawa kepada Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat yang ada masalah rezeki ini berdoa, dan lepas tu mereka pun dapat keyakinan lebih dekat dengan Tuhan. Kita dah cerita Ustaz kan, dekat dengan ayah, dengan mak mak ni pandai masak ni kan. Kalau ayah pula kan, abah nampak gaya dia ujung bulan kan. Abah sekarang ni dah berapa bulan ni ayah kan. Okey. Bila dah cakap begitu, abah ni apa nak urut kan. Maka kalau puji dan juga berhikmat pada si ayah,
sikit lagi dapat hadiah tu. Oh. Itu baru ayah yang baik. Belum lagi kita bercakap tentang Allah biyadikal khair, yang di tangannya ataupun pada kuasanya itu semuanya adalah kebaikan. Sudah tentu Allah akan beri yang terbaik kepada kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita tidak kufur dengan nikmat kuasa dan pangkat yang kita ada, kerana kita tahu itu adalah anugerah yang datang daripada Allah untuk kita makin dekat kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, amalkan doa ini, tanda mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah, dan makin kita sedar kebesaran Allah, Allah tidak lagi segan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Yang kedua. Yang ketiga, berdoa dan rajin berusaha mendapatkan rezeki yang halal dan diberkatinya, kerana kita yakin bahawa kita mencari itu pun adalah satu seruan daripada Allah, dan moga-moga kita dimudahkan urusan dalam hidup kita seharian. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita jelas keimanan kepada Allah SWT. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Duhai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa ya Allah, permudahkanlah segala yang susah daripada kami ya Allah. Lapangkanlah yang sempit daripada kami ya Rahman. Kurniakanlah buat kami rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang mendekatkan kami semakin dekat kepadamu, bukan yang melalaikan menjauhkan kami kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita memuji dan merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, agar bantuan Allah hadir dan kita berhukum, kita menggunakan panduan peraturan daripada Allah. Itu pilihan paling baik, kerana kita tahu kita ini adalah makhluk yang memerlukan bantuan daripadanya. Kita bertemu lagi, dan jangan lupa tuan-tuan bersama dalam tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan juga bersama kita berjuang atas kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber hukum dalam kehidupan seharian. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين